Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Identiti orang yang mengugut bunuh Ketua Pemuda UMNO akhirnya didedahkan. Amat mengejutkan kita semua kerana identitinya bukanlah seperti yang diwar-warkan, seperti yang dijangka-jangkakan, diramal-ramalkan oleh orang. Mungkin ramai orang ramal, orang itu adalah orang yang berbadan sasa, tinggi, handsome, kuat, gagah. Ataupun mungkin mukanya seperti Samsing, atau mukanya seperti penjahat. Macam itulah. Rupa-rupanya identiti orang yang nak ugut bunuh Ketua Pemuda UMNO ini ialah seorang warga emas. Bayangkan, warga emas ditahan, ugut bunuh Ketua Pemuda UMNO. Seorang warga emas ditahan selepas dipercayai mengeluarkan kata ugutan bunuh ke atas Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Lelaki berusia 68 tahun yang juga pemilik sebuah bengkel membaiki kereta di Bukit Duyung di sini, ditahan selepas menghina dan mengugut untuk menembak mati Dr. Muhammad Akmal susulan kelantangan dalam isu kalimah Allah di stoking yang dijual di rangkaian Pasar Mini Kekemat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata, polis menerima laporan daripada seorang lelaki pesara kerajaan berusia 62 tahun jam 10.21 pagi tadi. Pada 20 Mac lalu, kira-kira jam 3 petang, ketika pengadu berada di sebuah bengkel kereta Bukit Duyung, seorang lelaki yang juga pemilik bengkel itu dikatakan tidak berpuas hati dengan Dr. Muhammad Akmal dalam isu kekemat. Suspek didakwa memberitahu Ketua Pemuda UMNO banyak cakap, lebih-lebih lagi dalam isu kekemat. Satu hari dia pasti kena tembak, kasih mati, katanya. Pengadu hanya diam diri dan tidak melayan lelaki terbabit. Tidak berpuas hati dengan ugutan itu, pengadu membuat laporan di Balai Polis Kandang pagi tadi. Selain bimbang keselamatan Dr. Muhammad Akmal, katanya dalam kenyataan malam tadi. Susulan itu, Christopher berkata, polis menahan suspek di kawasan kandang di sini kira-kira jam 4 petang pada hari sama laporan diterima. Pegawai penyiasat sedang mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kes dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara hingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya, katanya. Suspek dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesehatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Berhati-hatilah di dalam isu panas sensitif berkait 3 hari ini. Jangan ikut emosi. Jangan ikut perasaan. Kita mempunyai undang-undang dan pastinya undang-undang itu mengatasi segala-galanya. Biarkan polis atau pihak berkuasa yang menjalankan tugas mereka. Jangan sesekali Anda melakukan tugasan polis, silap-silap hari bulan Anda pula yang dicekup. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Setelah kes dibawa ke mahkamah, kini giliran Dr. Akmal tunjuk Islam itu pemaaf. Ditulis oleh sabudinhusain.com. Pelbagai pihak kini mula bersuara agar Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, menghentikan kecaman dan pemboikotan terhadap kekemat. Ini berikutan pihak berkuasa sudah bertindak terhadap mereka yang terbabit menghina kalimah Allah, termasuk mendakwa di Mahkamah Tauke Kekemat dan pembekal stoking bertulisan kalimah Allah itu.
Saya sendiri sebelum ini menyokong tindakan Dr. Akmal dalam isu kalimat Allah di atas sandaran itulah yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada sebarang penghinaan. Tetapi kini setelah semua tindakan yang wajar telah diambil oleh pihak berkuasa, saya juga tidak terkecuali merasakan kecaman dan pemboikotan tidak wajar diteruskan lagi terhadap Kekemat. Dr. Akmal harus berhenti mengecam dan menyeru pemboikotan yang berpanjangan terhadap Kekemat. Meneruskan kecaman dan menyeru pemboikotan diteruskan terhadap Kekemat lebih menunjukkan Dr. Akmal ingin memperlihatkan Islam itu agama yang tidak pemaaf dan ingin bermusuhan dengan bukan Islam sampai ke liang kubur. Saya yakin bukan begitu ajaran Islam dan keindahannya yang diajar kepada kita, kerana salah satu ciri penting dalam agama itu sendiri saling memaafkan. Lagi pula setelah Tauke Kekemat dan pembekal stoking itu didakwa di mahkamah, manakala sebelum ini mereka sudah pun meminta maaf, apalagi yang dimahukan oleh Dr. Akmal daripada mereka itu? Kalau berterusan mengecam dan memboikot Kekemat, apa untungnya kepada agama Islam? Apa juga untungnya kepada UMNO? Sekarang, Dr. Akmal harus lebih berjiwa besar dengan turut memikirkan nasib lebih 60% pekerja beragama Islam yang bekerja dan mencari rezeki dengan Kekemat. Isu stoking kalimat Allah ini sudah dikira selesai sekarang apabila beberapa tindakan telah diambil oleh pihak berkuasa, khususnya mendakwa Tauke Kekemat dan pembekal stoking kalimat Allah di mahkamah. Tiada tindakan lebih daripada itu boleh dilakukan ke atas Kekemat, pembekal dan mereka yang terlibat dalam menghina kalimat Allah. Memanjangkannya lagi hanya akan memburukkan hubungan antara Islam dengan bukan Islam dan Melayu dengan bukan Melayu di negara ini. Yang penting, untuk terus ke depan, Islam itu mesti diperlihatkan bersifat pemaaf, dan Dr. Akmal kini bertanggung jawab memuliakan semula kedudukan Islam dengan menunjukkan sikap pemaaf dan menghentikan semua kecaman serta pemboikotan terhadap Kekemat. Dr. Akmal sudah dikira berjaya dalam perjuangannya. Malah kita bangga dengan ketegasannya sebelum ini. Tetapi kini masa untuk berhenti sudah tiba dan jangan ditangguhkan lagi. Semua kita termasuk bukan Islam sudah belajar daripada isu ini dan kini kita semua perlu membina semula negara ini melalui kepelbagaian yang sedia ada dengan penuh harmoni seperti sebelumnya. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini tular di media sosial mengecam Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, dan paling dikecam ialah Rafizi Ramli. Ada yang tular juga mengatakan kononnya harga petrol dan diesel akan naik sempena sambutan hari raya yang disambut tidak lama lagi. Namun demikian, perkara tersebut dinafikan Rafizi, tapi ramai juga yang menyindir, mengecam, kata mereka itu janji semata-mata. Tapi hari ini, akhirnya, apa yang dijanjikan dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini, benar-benar terjadi, yaitu harga petrol dan diesel kekal. Jadi dengan ini, maka tertutuplah mulut-mulut puaka yang suka memfitnah, mulut-mulut longkang yang berbau busuk mahu memburuk-burukkan kerajaan perpaduan ini. Apabila benar-benar apa yang dijanjikan benar-benar berlaku. Jadi nak cari isu, nak cari modal, nak burukkan kerajaan, pasti
mereka akan mencari ruang untuk cara menumbangkan kerajaan, menghilangkan kepercayaan rakyat. Tapi hari ini, apabila diumumkan harga petrol dan diesel kekal bermula bagi tempoh 28 Mac hingga 3 April, bagi RON 95 kekal pada RM2.05 seliter, dan RON 97 kekal RM RM3.47, dan diesel RM RM2.15 bermula 28 hingga 3 April. Maka ini membuatkan kepala orang yang tidak suka dengan kerajaan ini akan mula jadi pening, sekali lagi memikir bagaimana nak cari modal untuk mahu memburuk-burukkan kerajaan ini sekali lagi. Tapi akhirnya, seperti yang biasa berlaku, yang benar akan menang. Yang suka memfitnah, memutar belit fakta, pasti akan kedapatan juga akhirnya. Harga runcit bagi petrol RON 95 kekal pada 2,05 seliter, manakala diesel pula kekal 2,15 seliter bagi tempoh 28 hingga 3 April ini. RON 97 juga kekal pada 3,47 seliter menurut Kementerian Keuangan. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling, iaitu RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk melebihi paras harga siling yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara menurut Kementerian Keuangan. Saudara-saudara sekalian, satu pesan daripada kita semua untuk para netizen ialah jangan terlalu percaya kepada media sosial, terutamanya perkara-perkara yang bersifat tidak benar atau fitnah. Siasat dulu, baru percaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.